Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat bersama-sama berkesempatan berhimpun di dalam talian ini untuk kita berbicara serba sedikit, mengambil faedah daripada kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan jiwa kita sentiasa tertarik untuk menghadiri majlis ilmu. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, di kesempatan ini saya akan cuba untuk membacakan beberapa hadis daripada kitab Ar-Riqaq di dalam Sahih Al-Bukhari. Kitab Ar-Riqaq bermaksud kitab pelembutan jiwa, yang mana kuliah-kuliah yang lepas kita telah membacakan beberapa hadis daripada bab ini ataupun daripada fasal ini, dan insya-Allah hari ini kita nak sambung semula. Kita masih lagi berada dalam bab yang sama yang kita bincangkan pada kuliah yang lepas, iaitu bab ma yuttaqa min fitnatil mal. Bab, sekejap saya tunjukkan dia punya tajuk bab. Ada ke tidak dalam saya pun bab ma yuttaqa min fitnatil mal. Bab sesuatu yang mesti diwaspadai, ditakuti daripada fitnah ataupun daripada cubaan terhadap harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Baik, kalau tuan-tuan tengok kepada skrin yang saya kongsikan ini, kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad ibn al-Musanna qala haddatsana Yahya an Ismail qala haddatsani Qais qala ataitu Khabbaban. Ini bukan hadis ni, silap, sorry, saya tersilap. Hadisnya lebih kurang sama. Ini kita dah baca dah. Okey, yang ni. Kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abu Asim an Ibni Jurayj an Ata qala sami'tu Ibn Abbas radhiyallahu anhuma yaqul sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul law kana li ibni adam wadiyan min mal labtagha thalithan wala yamla jawf ibni adam illa at-turab wa yatubu Allahu ala man tab. Yang bermaksud, kata Al-Imam Al-Bukhari, telah bercerita kepada kami hadis ini Abu Asim daripada Ibnu Jurayj, daripada Ata. Kata Ata, saya mendengar Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata,
saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kana libni Adam wadiya." Kalaulah bagi anak Adam itu ada dua lembah yang dipenuhi dengan emas. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, wadi ni kawasan yang rendah di antara dua bukit. Itu wadi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan di dalam hadis ini. Nabi kata kalaulah bagi seorang anak Adam itu Allah Taala berikan kepada dia dua lembah, dua kawasan yang luas yang dipenuhi dengan harta, labtagha thalitha, pastinya dia akan mencari pula lembah yang ketiga. Pastinya dia akan ingin, ada lagi kehendak dia untuk menambah satu lagi lembah yang lain yang dipenuhi dengan harta. Wala yamla'u ajawfa ibni Adam illa turab, dan tidak ada yang dapat memenuhi perut anak Adam itu melainkan hanyalah tanah saja yang dapat memenuhinya. Apa maksud hadis ni nanti saya hurai ya. Sebab hadis ni Imam Bukhari bawakan jalur dia banyak. Saya akan baca satu-satu setiap jalur dan perbezaan lafaz, kemudian nanti kita akan hurai. Wa yatubullahu ala man tab, dan Allah Azza wa Jal menerima taubat bagi sesiapa yang bertaubat. Baik, kita tengok hadis ataupun jalur yang berikutnya. Lebih kurang sama ya. Kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddathani Muhammad qala akhbarani Makhlad qala akhbarana Ibnu Jurayj qala sami'tu Ata'an yaqul sami'tu Ibn Abbas yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul law anna libni Adam mithla wadin mala la ahabba an lahu ilaihi mithlahu wala yamla'u 'ayna ibni Adam illa at-turab wa yatubu Allahu 'ala man tab. Qala Ibn Abbas fala adri min al-Qur'an huwa am la. Qala wa sami'tu Ibn Az-Zubair yaqulu dhalika 'ala al-minbar. Yang bermaksud, telah bercerita kepada saya hadis ini, kata Al-Imam Al-Bukhari. Hadis ini Imam Bukhari dengar daripada gurunya Muhammad. Kata Muhammad, kata Muhammad telah mengkhabarkan kepada kami Makhlad. Makhlad kata telah mengkhabarkan kepada kami hadis ini Ibnu Jurayj. Kata Ibnu Jurayj, aku mendengar hadis ini daripada Ata. Jadi Imam Bukhari seolah-olah dia nak bawakan, dia bawa hadis ni, dia bawa jalur yang kedua ni nak bagi tahu pada kita bahawasanya Ibnu Jurayj ni memang dengar hadis ni daripada gurunya yang bernama Ata. Kerana tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kalau kita tengok jalur yang sebelum ini yang kita baca, Ibnu Jurayj kata an, daripada. Daripada ni boleh jadi dia dengar langsung, boleh jadi dia dengar daripada orang lain tu yang dengar daripada Ata. Dan Ibnu Jurayj ni pula dia masalah dia tuan-tuan, dia ni mudallis. Ni bagi siapa-siapa yang faham istilah hadis, dia boleh fahamlah apa yang saya maksudkan ni. Ya, dia boleh faham apa yang saya maksudkan ni, iaitu Ibnu Jurayj adalah seorang perawi yang mudallis. Mudallis ni apa? Mudallis ni adalah seorang perawi yang ada melakukan perbuatan menyembunyikan nama guru. Apa maksud menyembunyikan nama guru? Menyembunyikan nama guru ni, ya, kalau ikut dia punya syarahan para ulama, dia termasuk dalam perbuatan tadlisul isnad. Apa itu tadlisul isnad? Katalah satu orang anak murid ni dia menghadiri majlis guru dia membaca hadis. Zaman dulu ni kita panggil majlis sama' hadis lah, majlis mendengar hadis. Katalah dalam satu majlis tu tok guru akan membaca 10 hadis. Jadi anak murid seorang ni dia nak dengarlah 10 hadis tu, sampai hadis yang kelima dia tertidur ataupun dia pergi toilet. Dia keluar tengok guru dah habis dah baca hadis. So dia miss, dia tak dengar hadis tersebut ada 5 baki. Dia tanya kawan dia, berapa hadis yang Syekh baca waktu saya dalam toilet? Berapa hadis yang Syekh baca waktu saya tertidur?
kawan dia kata ada 5. Jadi dia kata kat kawan dia, boleh tak bacakan pada saya hadis yang 5 tu? Jadi bila dia nak riwayatkan hadis yang 5 tu kepada anak murid dia, sepatutnya dia kena kata daripada kawan dia, daripada guru dia. Kenapa? Kerana takut-takut dia kena bagi tahu secara jujur lah. Kerana takut-takut kawan dia ni silap dengar. Tak sama kawan dia baca daripada guru dengan dia dengar betul daripada guru. Jadi bila dia dengar daripada kawan dia, bila dia nak riwayat, dia tengok kawan dia ni lebih muda daripada dia. Maka dia kata kalau saya riwayat daripada ni nampak macam lebih muda. Jadi dia pun menyembunyikan nama kawan dia, tapi dia tak tipu. Dia tak tipu kerana dia tak kata dia dengar daripada guru. Dia dengar daripada guru 5 hadis yang awal. Yang 5 hadis berbaki ni dia kata an, daripada guruku. Dan dia betul lah memang hadis tu daripada guru dia. Jadi perbuatan ni tak semua perawi terlibat, tetapi sebahagian saja, dan ulama hadis dapat kesan benda ni. Dan sesiapa yang melakukan benda ni, kalau dia meriwayatkan dengan lafaz an saja, ulama hadis akan berhati-hati. Mereka mengatakan dalam isu ni perlu bagi seseorang untuk mencari jalur lain bagi hadis yang sama dengan lafaz yang jelas dia menyebutkan dia dengar ataupun orang tu beritahu kepada dia secara langsung. Kalau an semata-mata, bimbang ada perawi yang disembunyikan dan perawi itu adalah perawi yang daif. Jadi Ibnu Juraij ni dia perawi yang siqah, tapi dia ada masalah ni. Oleh kerana tu, ulama letakkan syarat. Berkemungkinan Al-Imamul Bukhari membawakan jalur yang kedua ni kepada kita nak bagi tahu. Jalur yang pertama yang dia bawa tadi memang Ibnu Juraij mengatakan an Ata, daripada Ata. Boleh jadi ada perawi yang disembunyikan di antara dia dengan Ata. Dan perawi itu dhaif. Boleh jadi. Berkemungkinan. Tapi Imam Bukhari nak menolak sangkaan itu supaya kita tak sangka yang ada perawi yang disembunyikan, dia bawa jalur yang kedua. Yang mana jalur yang kedua ni jelas Ibnu Juraij kata sami'tu Ata, aku mendengar Ata berkata. Menunjukkan memang tidak ada perawi yang disembunyikan dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Yaqul, Ata kata aku mendengar Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna libni Adam mithla wad." Kalaulah sesungguhnya bagi seseorang anak Adam ini ada seumpama satu lembah yang dipenuhi dengan harta, la ahabba anna lahu ilaihi mithlah. Pastinya dia akan menginginkan satu lagi lembah yang dipenuhi dengan harta. Wala yamla'u aina bni Adam illa turab. Dan tidak ada yang dapat memenuhi mata anak Adam ini melainkan hanyalah tanah. Wa yatubullahu ala man tab. Dan Allah akan menerima taubat bagi mereka yang bertaubat. Qala Ibnu Abbas, Ibnu Abbas berkata, fala adri minal Qur'ani huwa am la. Aku tidak mengetahui adakah hadis Nabi, perkataan Nabi tentang perkara ini, adakah ia daripada Quran ataupun tidak. Qala wa sami'tu ibn Zubair yaqulu dhalika 'ala al-mimbar. Dan aku mendengar Ibnu Zubair, yakni Abdullah bin Zubair, membacakan hadis ini di atas mimbar ketika mana dia berada di mimbar di kota Mekah. Kita baca hadis yang berikutnya. Hadis yang hampir sama, iaitu daripada Ibnu Zubair pula. Sebab Ibnu Abbas kata dia dengar Ibnu Zubair di atas Mekah, di atas mimbar. Maka Imam Bukhari bawakan pula riwayat Ibnu Zubair. Apa kata Imam Bukhari? Haddatsana Abu Nuaim qala haddatsana Abdul Rahman ibn Sulaiman ibn al-Ghasil an Abbas ibn Sahal bin Sa'ad qala sami'tu ibn Zubair 'ala al-minbar bi Makkah fi khutbatihi yaqul ya ayyuhan nas inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqul law anna ibna Adam u'tiya wadiyan mal'a min dhahab ahabba ilaihi thaniya walau u'tiya thaniya ahabba ilaihi thalitha wala yasuddu jawfa ibni Adam illa turab wa yatubu Allahu ala man tab. Yang bermaksud,
telah menceritakan kepada kami hadis ini Abu Nuaim. Katanya telah menceritakan kepada kami hadis ini Abdul Rahman ibnu Sulaiman ibn al-Ghasil daripada Abbas bin Sahal bin Sa'ad. Katanya saya mendengar Ibnu Zubair di atas mimbar di Mekah ketika membaca khutbah. Dia mengatakan, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, pernah bersabda, lau anna ibna Adam, kalaulah sesungguhnya anak Adam itu u'tiya wadiyan mal'an min zahab, diberikan dengan seluas satu lembah yang dipenuhi dengan emas, ahabba ilaihi thaniya, dia akan inginkan yang kedua pula. Dia akan ingin lembah yang kedua yang dipenuhi dengan emas. Walau u'tiya thaniyan ahabba ilaihi thalitha, kalau dia diberikan lembah yang kedua yang dipenuhi dengan emas juga, dia nak pula yang ketiga. Wala yasuddu jawfa ibni Adam illa turab, dan tidak ada yang dapat menutup perut anak Adam ini melainkan hanyalah tanah. Wa yatubullahu ala man tab, dan Allah pastinya menerima taubat bagi mereka yang bertaubat. Baik, kita tengok hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga keempat, saya pun tak ingat dah. Tapi lah kita tengok hadis berikutnya. Baik. Kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdul Aziz ibnu Abdullah qala haddatsana Ibrahim ibnu Sa'ad an Salih an Ibn Shihab qala akhbarani Anas ibnu Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law anna libni Adam wadiyan min dhahab ahabba an yakuna lahu wadiyan wala yamla'a fahu illa turab wa yatubu Allahu ala man tab. Wa qala lana Abul Walid qala haddathana Hammad ibn Salamah an Thabit an Anas an Ubay qala kunna nara hadha min al-Quran hatta nazalat alhaakumut takathur, yang bermaksud telah menceritakan kepada kami hadis ini Abdul Aziz bin Abdullah. Katanya telah bercerita kepada kami hadis ini Ibrahim ibnu Sa'ad daripada Saleh daripada Ibn Shihab. Katanya telah mengkhabarkan kepada saya hadis ini Anas bin Malik, yang mana Anas mengatakan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang anak Adam itu mempunyai satu lembah yang dipenuhi dengan emas, maka dia akan inginkan yang kedua. Dia nak dua pula lembah yang dipenuhi dengan emas. Dan tidak ada, dan sekali-kali tidak akan penuh mulut anak Adam itu melainkan hanyalah tanah saja yang dapat memenuhi mulut dia. Wa yatubullahu ala man tab, dan Allah akan menerima taubat orang yang bertaubat. Dan kata Imam Bukhari, Abul Walid telah menceritakan, Abul Walid telah berkata kepada kami, telah bercerita kepada kami Hammad ibnu Salamah daripada Thabit, daripada Anas, daripada Ubay. Ubay kata apa? Sebelum ini kami melihat bahawasanya perkataan ini daripada Al-Quran, sehinggalah Allah menurunkan ayat Alhaakumut Takathur, iaitu surah At-Takathur. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kalau kita tengok hadis ni, kalau kita tengok pada lafaz hadis ni, di sana ada beberapa riwayat. Ada riwayat yang datang daripada jalur Anas bin Malik. Ada riwayat yang datang daripada jalur Ibnu Zubair. Ada riwayat yang datang daripada jalur Ibnu Abbas. Kesemuanya mempunyai lafaz yang hampir sama. Oleh kerana itu, sebahagian ulama mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan perkataan ini berbeza-beza dengan maksud yang hampir sama kepada sahabat yang berbeza-beza. Kerana apa? Kerana yang riwayat ini adalah sahabat yang berbeza-beza. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, ini boleh diterima, tetapi dalam jalur Ibnu Abbas pun ada sedikit perbezaan. Berkemungkinan perawi meriwayatkan hadis ini dengan makna. Perawi meriwayatkan hadis ini dengan makna. Baik.
Tak ada masalah di situ. Cuma kalau kita tengok dalam lafaz-lafaz hadis, Nabi SAW ada menyebutkan perut. Nabi SAW ada menyebutkan mata. Nabi SAW ada menyebutkan mulut. Kalau kita tengok dalam riwayat itulah, yang mana kesemuanya merujuk kepada makna yang hampir sama, iaitu Nabi SAW nak bagi tahu kepada umat dia bahawasanya sesungguhnya sifat anak Adam ini suka kepada harta dan ada sifat tamak, yang mana ini merupakan satu perkara yang menjadi fitrah yang Allah Ta'ala letakkan, iaitu sifat suka dan cenderung kepada harta. Adakah perkara ini salah? Nabi SAW tidak mengatakan ia salah secara total, dan Nabi SAW tidak mengatakan ia betul secara total. Tetapi Nabi SAW nak berikan peringatan di dalam hadis ini tentang sifat manusia yang suka memperbanyakkan harta dan mungkin ia akan membahayakan. Nabi SAW menyebutkan perut. Nabi kata tidak akan dapat memenuhi perut dia melainkan hanya tanah saja. Apa maksud tanah? Tanah ni maksud tuan-tuan, tidak akan rasa cukup perasaan nak memperbanyakkan harta ni di sisi anak Adam melainkan apabila dia masuk ke dalam tanah. Melainkan apabila dia dimatikan oleh Allah. Yakni perasaan cinta kepada harta ni sekali-kali tidak akan hilang pada manusia melainkan setelah dia mati. Ini yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jal dalam surah At-Takatsur lah, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, yang mana kita semua hafal surah ni. Kadang-kadang kita duk baca dalam salat, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, yang bermaksud alhaakumut takatsur, sesungguhnya perbuatan berlumba-lumba untuk mendapatkan, memperbanyakkan harta telah menjadikan kamu ini leka dan lalai. Kemudian Allah Ta'ala kata hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu masuk ataupun sehingga kamu menziarahi kubur. Okey, tuan-tuan, bagi mereka yang tak perasan tentang ayat Quran ni, perkataan yang Allah Subhanahu wa taala gunakan di dalam Al-Quran sangat-sangat teliti dan sangat tepat. Allah mengatakan hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu menziarahi kubur-kubur. Maksud apa? Allah Taala kata perasaan berlumba-lumba nak memperbanyakkan harta, perbuatan rasa tak cukup dengan harta ni, nakkan sangat harta banyak-banyak ni, tetap ada pada manusia, tetap kekal pada manusia sehingga dia menziarahi kubur. Apa maksud menziarahi kubur? Menziarahi kubur ni adakah maksudnya sebelum kita mati kita pergi ziarah kubur, tengok orang, lepas tu teringat? No. Yang dimaksudkan tu sehingga kamu menziarahi kubur-kubur dengan maksud sehingga kamu masuk ke dalam kubur sehingga kamu mati. Sehingga kamu mati, masuk aja dalam kubur, maka tak ada lagi dah perasaan tu lah, kerana kamu telah terhenti daripada kehidupan dunia. Baik. Cuma Allah Subhanahu wa taala menyebutkan menziarahi. Menziarahi kubur. Kenapa tak kata masuk kubur? Kenapa tak kata sehingga kamu menghuni kubur? Kerana tuan-tuan, kalau kita tengok perkataan yang Allah Taala guna ni sangat tepat. Kerana Allah Taala kata ziarah. Kerana tak ada orang masuk kubur selama-lamanya. Tak ada orang masuk kubur. Kerana sifat ziarah ni sementara. Kita pergi ziarah kawan kita. Bila kita kata, ni ada rumah tak? Kami datang nak pergi ziarah. Dia akan faham. Bila maksud nak pergi ziarah ni, dia faham apa? Dia faham nak berhenti sekejap lah. Nak tengok saja. Manakala orang yang bermukim, bermastautin mungkin duduk lama. Orang yang duduk dalam kubur, tuan-tuan, bila kita mati, kita duduk dalam kubur, kita tak duduk selama-lamanya. Kita duduk sementara je. Kita hanya menziarahi saja sehingga datang satu ketika di mana Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan kita semula untuk dihisab, dihitung amalan dan ditimbang amalan. Moga Allah Taala menyelamatkan kita semua. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, Nabi SAW menyebutkan dalam hadis ni ada beberapa lafaz yang diriwayatkan di dalam hadis Imam Bukhari ni. Ada yang Nabi sebut batan. Jauf. Nabi menyebutkan jauf. Jauf ni maksudnya perut lah secara umumnya.
Jauf ni boleh difahami dengan maksud sesuatu yang berongga, tetapi yang menyalurkan ke perut. Jadi Nabi kata tidak ada yang dapat memenuhi rongga manusia yang berada di dalam ni, yang masuk ke perut ni, melainkan hanyalah tanah. Maksudnya perasaan nak memperbanyakkan harta tu akan kekal ada pada manusia sehinggalah manusia ni dikambuh dalam tanah, sehingga tanah masuk ke dalam perut dia. Barulah dia akan berhenti untuk berlumba-lumba berhenti daripada memperbanyakkan harta dan mengumpul-ngumpul harta. Itu yang pertama. Yang kedua, al-ain. Dalam riwayat yang lain disebut al-ain, iaitu mata. Tidak akan dapat memenuhi matanya melainkan tanah. Maksudnya bila mata dah masuk dengan tanah, iaitu masuk dalam kubur lah. Makna yang sama. Begitu juga dalam riwayat yang disebut mulut. Tidak akan dapat, dia tak akan berhenti daripada nak berlumba, nak memperbanyakkan harta, melainkan bila mulutnya dipenuhi dengan tanah. Iaitu bila dikambuh dalam tanah, masuk dalam kubur. Ketiga-tiga maksudnya adalah sama. Cuma kenapa dalam hadis ada Nabi sebut perut? Kerana perut ni tuan-tuan merupakan tempat bagi harta berkumpul. Kerana kebanyakan manusia ni dalam bab harta ni, kebanyakanlah dia nak makan. Orang miskin pun nak makan, orang kaya pun nak makan. Jadi kadang-kadang kerana nak makan ni, manusia berlumba kerana nak makan sedap. Sebab itu Ibn Hajar kata disebutkan perut kerana kebanyakan harta ni digunakan untuk melunaskan nafsu yang akan dikumpulkan di dalam perut, iaitulah makan dan minum. Dalam riwayat yang lain disebutkan mulut. Sama jugalah makan dan minum, kerana mulut ini adalah jalan yang boleh membawa makanan dan minuman untuk masuk ke perut. Dalam hadis yang lain disebutkan mata. Kenapa disebutkan mata? Kerana harta ini menarik manusia adalah melalui dengan penglihatan. Bila dia tengok sesuatu benda yang menakjubkan dia, maka dia akan berusaha untuk mendapatkan dia. Dia tengok orang pakai kereta baru, dia pun nak, dia pun kejar. Dia tengok orang ada rumah baru, dia pun nak, dia pun kejar. Dia tengok orang ada perkakasan baru, dia pun tengok, dia nak, dia kejar. Maka semua lafaz-lafaz yang dimaksudkan ini merujuk kepada makna yang sama, iaitulah manusia ni dengan anggota dia dapat merasai keindahan harta, yang mana harta ini boleh menjadikan dia ni berlumba. Dan tidak akan cukup perasaan ini, tidak akan berhenti perasaan nak memperbanyakkan harta ni, melainkan apabila Allah Azza wa Jal mentakdirkan dia ni meninggal dunia, barulah berhenti. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dalam hadis ni Nabi SAW memberikan peringatan kepada kita. Bukan Nabi SAW nak larang kita ni ada banyak harta. Kerana di dalam sejarah Islam, di sana ada sahabat-sahabat Nabi SAW yang mempunyai harta yang banyak. Seperti Abdul Rahman bin Auf, seperti Uthman ibn Affan. Mereka mempunyai harta yang banyak. Dan mereka menggunakan kekayaan mereka itu untuk berinfak fisabilillah, memperjuangkan harta mereka untuk digunakan di jalan Allah dengan sebaik-baiknya. Maka memperbanyakkan harta dan menggunakannya di jalan Allah dengan sebaik-baiknya tidaklah menjadi salah. Sebab itu dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Nabi SAW pernah bersabda, la hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad melainkan pada dua perkara. Tidak ada hasad melainkan pada dua perkara. Boleh pula hasad dengki ni. Tidak ada dengki melainkan pada dua benda. Sebenarnya dengki ni ada banyak kategori, tuan-tuan. Dengki yang pertama, dengki yang dilarang. Dengki yang kedua, dengki yang digalakkan. Okey. Dengki yang dilarang ni dengki apa? Dengki yang dilarang ni ialah tamanni zawalin ni'mah anil mahsud. Perasaan harap nikmat hilang daripada orang. Itu maksudnya dengki. Dan dengki yang dilarang ni ada beberapa kategori. Yang pertama, orang tu dengki, tengok orang lain ada nikmat, dia dengki. Dan dia usaha supaya nikmat itu hilang daripada orang yang didengki dan nikmat tu kembali pada dia.
Ini dengki yang biasalah. Dia usaha ni sama ada dengan perbuatan dia ataupun dengan perkataan dia. Ini dengki yang biasa yang berlaku dalam jiwa masyarakat, yang berlaku dalam jiwa masyarakat yang sakit. Usaha fitnah supaya nikmat tu kembali pada dia. Yang ni haram. Ya, yang ni haram. Kemudian ada satu lagi jenis dengki, iaitu dengki kepada orang yang ada nikmat. Dia usaha dengan perbuatan dia ataupun dengan perkataan dia supaya nikmat tu hilang daripada orang yang dia dengki, walaupun nikmat tu tak kembali pada dia. Ini maksimum punya dengki, tuan-tuan. Yang ni maksimum punya. Oleh kerana tu, dengki yang jenis ni, para ulama menyebutkan itu dahsyat lah. Sebab apa? Sebab dia puas hati walaupun dia tak dapat. Kedua-duanya adalah diharamkan oleh Allah Azza wa Jal. Tapi dengki yang dituntut adalah perbuatan bukan dengki sebenarnya, tapi dipanggil dengki hanyalah pada kiasan, iaitu sifat iri hati, sifat cemburu untuk berlumba dalam kebaikan. Dalam istilah Arab dipanggil al-ghibtah. Al-ghibtah iaitu berlumba-lumba nak buat. Bila tengok orang lebih, kita cemburu, kita nak buat lebih baik lagi. Ini ada pada para sahabat. Sebab itu Nabi SAW dalam hadis ni Nabi menyebutkan tentang perkara ini. Nabi kata la hasada illa fisnatain. Tidak ada sebarang hasad melainkan pada dua keadaan. Bila yang boleh ni? Cemburulah. Rajulun atahu Allahu mala fasallatahu ala halakatihi fil haqq. Wa rajulun atahu Allahul hikmah wa huwa yaqdi biha wa yuallimuha wa kama qala. Yang bermaksud tidak ada hasad melainkan pada dua keadaan. Yang pertama, seorang yang Allah Taala berikan kepada dia harta dan dia gunakan hartanya itu, dia salurkan perbelanjaan hartanya itu pada kebenaran. Jadi maksudnya Nabi kata kalau kamu nak cemburu pada seseorang, pada dua keadaan. Keadaan yang pertama, kamu cemburu pada satu orang bila kamu tengok dia ada harta dan dia gunakan hartanya itu di dalam ataupun di atas dasar kebenaran. Boleh untuk cemburu. Boleh untuk mengejar harta, tapi dengan tujuan ni lah. Tujuan nak belanjakan di jalan Allah, tujuan untuk gunakan dengan cara yang terbaik. Bukan untuk membazir, bukan untuk infakkan di jalan-jalan yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian tuan-tuan, Nabi SAW kata, wa rajulun atahu Allahu mala, dan satu lagi seseorang yang Allah Taala berikan kepada dia hikmah. Allah Taala berikan kepada dia kebijaksanaan, iaitu ilmu. Wa huwa yaqdi biha wa yuallimuha, dan dia berhukum dengannya dan dia mengajarkan manusia dengannya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kalau kita tengok dalam hadis ni Nabi SAW tidak melarang kita untuk memperbanyakkan harta. Cuma yang Nabi berikan dalam hadis yang kita sedang baca ni ialah Nabi SAW minta kita berhati-hati. Minta kita berhati-hati, minta kita berjaga-jaga supaya jangan sampai perasaan nak memperbanyakkan harta tu melupakan kita. Jangan sampai perasaan tamak kepada harta ni berlebihan sampai kita tak ingat tanggungjawab kita terhadap agama. Oleh kerana tu tuan-tuan dan puan-puan, orang-orang yang sebenarnya yang kaya ni sebenarnya lah dia ada kelebihan sikit yang tak ada pada orang miskin juga. Walaupun orang miskin ada juga kelebihan lain, doa dia makbul dan seumpamanya. Tetapi orang kaya juga ada kelebihan, iaitu dia boleh infak fisabilillah. Dia boleh infak macam-macam. Sebab itu dalam hadis ada orang miskin datang jumpa Nabi SAW. Dia kata orang kaya telah bawa lari harta banyak. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Mereka salat seperti mana kami salat, mereka puasa seperti mana kami puasa. Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Dan
mereka bersedekah dengan lebihan harta. Jadi Nabi SAW tanya pada orang miskin tu, awalam yaj'alillahu ma tasaddaqun? Tidakkah Allah Ta'ala menjadikan untuk kamu sesuatu yang kamu boleh bersedekah dengannya? Apa dia? Yang pertamanya, Nabi kata, fa inna bikulli tasbihatin sadaqah. Sesungguhnya bagi setiap tasbih itu sedekah. Lepas tu Nabi sebut tentang tahmid sedekah, Nabi sebut tentang takbir sedekah, Nabi sebut tentang tahlil sedekah, Nabi sebut tentang amar ma'ruf dan nahi mungkar, ia adalah sedekah. Tapi ada juga orang-orang miskin ni tanya kepada Nabi SAW. Mereka kata, ya Rasulullah, kalau orang kaya buat macam ni juga, macam mana kami buat? Sebab orang kaya ni, dia boleh zikir juga, dia boleh tasbih juga, dia boleh tahmid juga, dia boleh takbir juga. Jadi macam mana ya Rasulullah? Apa Nabi jawab? Nabi kata, zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itulah kelebihan, ya, itulah kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada orang yang dia mahukan. Jadi tuan-tuan, kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada seseorang yang ada harta yang banyak dan menjadi orang yang bersyukur, itu adalah kelebihan. Tapi adakah bermakna Allah Ta'ala tidak adil dalam memberikan pemberian? Tak juga. Allah Ta'ala bersifat adil. Kerana apa? Kerana orang yang mempunyai harta yang banyak, orang yang mempunyai kekayaan di dalam dunia, Nabi SAW menyebutkan mereka akan lewat masuk ke dalam syurga berbanding orang miskin. Dalam hadis disebutkan demikian. Yang mana orang kaya masuk syurga lewat, orang miskin masuk dulu. Dia masuk setengah hari awal dan setengah hari di akhirat sekira-kira 500 tahun. Ini kelebihan yang Allah Ta'ala bagi pada orang miskin. Kenapa orang kaya masuk lewat? Kerana dia banyak harta. Bila banyak harta, banyak perhitungan. Kan dalam hadis, Nabi SAW menyebutkan ada 4 soalan yang Allah Ta'ala nak tanya kepada orang kaya ni. Antara soalan yang daripada 4 tu, tanya pasal umur, tanya pasal waktu muda. Kemudian Nabi kata, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaq. Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada orang kaya ni daripada mana, kepada manusia ni daripada mana harta dia dapat dan di mana pula dia belanjakan harta dia. Jadi kalau kita tengok di sini tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah yang sekalian, kalau orang tu orang miskin, harta tak banyak, daripada mana dia dapat, tak banyaklah persoalan sebab dia tak banyak harta. Di mana dia belanjakan pun tak banyaklah persoalan sebab dia tak banyak harta yang dia dapat. Berbeza dengan orang kaya, yang mana orang kaya ni bila banyak harta, persoalan dia lebih banyak. Daripada mana dia dapat, di mana pula dia belanjakan, sangat-sangat banyak. Maka sebab itu dia lewat masuk ke dalam syurga. Tapi kalau kita nak tahu jugalah, hakikat yang kita kena sedar tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, ialah sama ada kaya ataupun miskin, ia merupakan ujian daripada Allah Azza wa Jal. Allah Ta'ala ni boleh uji kita. Allah Ta'ala ni boleh uji kita, adakah dia nak bagi kekayaan ataupun kemiskinan. Kedua-duanya adalah ujian daripada Allah. Ya, ujian daripada Allah ni kita kena tahu. Bila ujian, dia boleh jadi, orang kata apa? Boleh jadi benda yang baik, boleh jadi benda yang buruk. Okey. Allah Subhanahu wa taala memberikan kekayaan dan kemiskinan sebagai ujian. Dia nak tengok kita berurusan dengan kekayaan dan kemiskinan tu macam mana. Ya, jadi benda ni kita kena hati-hati. Cuma para ulama berbincang. Ulama ada bincang sikitlah. Ni saya dah sebut dalam kuliah yang lepas. Siapa yang tengok kuliah saya masa hari Khamis hari tu, saya dah hurai sikitlah dalam forum, dalam wacana saya di Unimaps. Tapi tak apalah, saya sebut sekali lagi di sini bagi mereka-mereka yang mungkin tak berkesempatan nak tengok pada wacana hari itu. Persoalan yang seterusnya yang ramai orang tanya, mana afdal di antara orang miskin yang sabar dan orang kaya yang bersyukur? Mana bagus lagi? Antara orang miskin yang sabar dengan orang kaya yang bersyukur, mana lagi bagus? Ulama berbeza pendapat. Sebahagian ulama mengatakan orang miskin yang bersabar itu afdal. Kerana apa? Kerana dia masuk syurga cepat. Kerana apa? Kerana dia ramai dalam syurga. Ini hujah mereka. Tetapi sebahagian ulama yang lain mengatakan tidak. Orang kaya yang bersyukurlah afdal.
kerana dia boleh infak fi sabilillah. Dan Nabi SAW memuji orang yang baik jika mendapat harta yang baik. Dalam hadis, Nabi pernah menyebutkan kepada Amr bin Al-As, Nabi mengatakan, ni'mal malus salih lil mar'i salih. Alangkah baiknya kalau harta yang baik itu dapat kepada orang yang baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, ada dua pendapat. Tetapi pendapat yang ketiga, yang ni saya rasa lebih tepat. Kerana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jal menyebutkan di dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi kamu, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa di kalangan kamu. Allah Ta'ala tak mensyaratkan miskin, Allah Ta'ala tak mensyaratkan kaya. Kerana ada orang miskin yang akhirnya membawa kepada kekufuran sebab dia tak sabar dengan kemiskinan yang Allah Ta'ala beri pada dia. Ada orang kaya yang akhirnya menjadi melampau dan kufur setelah Allah memberikan kekayaan kepada dia. Jadi, yang pentingnya adalah bukan sekadar menjadi kaya ataupun menjadi miskin, tapi Allah Ta'ala nak tengok bagaimana cara kita berinteraksi dengan kekayaan tersebut. Jadi Allah Ta'ala kata memberikan syarat yang umum saja. Nak jadi paling mulia di sisi Allah, kamu kena jadi yang paling bertakwa. Tak kiralah kamu orang miskin ke, kamu orang kaya ke. Yang penting kamu menjadi orang yang bertakwa. Kenapa tuan-tuan? Kerana ada di kalangan orang soleh yang miskin dan dia soleh. Ada di kalangan orang kaya juga orang soleh. Di kalangan orang kaya yang soleh, bahkan min afdali salihin, di kalangan orang soleh yang afdal sekali, ialah Nabi kita Sulaiman. Yang mana Nabi Sulaiman ni Nabi. Takkan kita nak kata dia kurang saleh. Jadi orang kaya pun ada yang saleh. Orang kaya pun ada yang berada di dalam syurga. Jadi tuan-tuan, paling pentingnya adalah bagaimana cara kita menguruskan harta. Bagaimana cara kita menguruskan kekayaan. Itu yang paling penting sekali. Adakah bermakna orang kaya ni bila lambat sikit masuk syurga berbanding orang miskin, maksudnya dia tidak mulia ataupun tak boleh jadi lebih baik? Kata Ibn Taymiyah rahimahullah, boleh jadi orang kaya itu lambat sikit, tetapi dari sudut infak dia yang banyak, dia akan masuk syurga lebih tinggi daripada orang miskin. Boleh jadi, kata Ibn Taymiyah. Oleh kerana itu tuan-tuan, sama ada kaya ataupun miskin, kita kena peringatkan diri. Orang miskin kena banyakkan bersabar supaya mereka mendapat ganjaran yang besar di sisi Allah. Manakala orang kaya kena banyakkan infak fi sabilillah supaya harta mereka itu tidak menjadi bencana kepada mereka. Yang ni yang kita kena pasakkan dalam diri. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita kena tengok juga kalau dalam negara kita kan, kalau dalam sesebuah negara tiba-tiba tak ada orang kaya, semua orang pilih untuk jadi miskin, tak ke rosak ekonomi negara? Tak ke rosak ekonomi negara? Dia kan rosak. Kerana kita perlukan orang kaya untuk membayar zakat. Kita perlukan orang kaya untuk memberikan sumbangan. Bahkan kalau tuan-tuan tengok gerakan-gerakan dakwah, macam saya sekarang ni NGO, saya mengetuai NGO yang dipanggil sebagai Pertubuhan Kebajikan Al-Qayyim Malaysia. Jadi kalau tuan-tuan tengok dalam NGO kami ni, kami bergerak di atas infak orang. Orang yang infak ni, saya tak nafilah bukan semua orang kaya yang infak. Orang miskin pun ada juga yang infak. Tapi kami ada sekolah, dan sekolah itu diinfak oleh orang-orang yang memang ada kemampuan, yang ada lebihan harta yang banyak. Jadi sebab itu, kita memerlukan dalam sebuah masyarakat, kita memerlukan ada orang kaya yang bersyukur kepada Allah dengan memberikan infak, dengan memberikan sumbangan untuk menjadikan mereka yang memerlukan itu mendapat belanja. Mungkin ada juga yang bertanya kan, dia kata, Ustaz, jadi kalau ujian miskin dengan kaya ni, dah tentulah ujian kaya tu untung lagi. Sebab apa? Sebab kaya tak struggle hidup dalam dunia. Saya kata tak juga. Kerana apa tuan-tuan? Kerana kadang-kadang ujian kaya ni dahsyat lagi. Kerana kaya ni boleh jadi seseorang itu menjadi sombong. Kaya ni seseorang itu boleh menjadi kedekut.
Kaya ni boleh menjadikan seseorang itu rasa menyampah dengan orang miskin. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW ajar kita untuk mencintai orang miskin. Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi SAW mengajarkan kepada kita tentang doa yang kita perlu baca selalu, iaitu doa mencintai orang miskin. Kenapa kena cinta orang miskin? Kerana cinta kepada orang miskin ni dia bukan ada syarat. Dia datang memang dalam keadaan ikhlas. Kalau kita sayang kepada orang kaya, tuan-tuan, orang kaya ni kadang-kadang kita sayang kat dia. Kita sayang kerana ada kepentingan kita. Maka Nabi SAW dalam sebuah hadis, Nabi SAW ajar kita ya tentang doa Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Atau kama qala, ya Allah, aku minta kepada kamu perbuatan yang baik, wa tarkal munkarat, dan meninggalkan perkara yang mungkar, wa hubbal masakin, dan cinta kepada orang miskin. Jadi cinta pada orang miskin ni, biasa kalau cinta yang ni. Dan adanya orang miskin dan orang kaya dalam sebuah negara ni sebenarnya, tuan-tuan, ia adalah satu integrasi. Apa maksud integrasi? Maksudnya ada keunikan dalam sebuah masyarakat Islam. Ada orang kata apa? Interaksi di antara orang kaya dan orang miskin. Interaksi ni maksudnya orang kaya bila memberikan kepada orang miskin, dia kesian dengan orang miskin. Dan dia akan usaha lagi memperbanyakkan rezeki dia untuk membantu orang lain. Manakala orang miskin pula, bila dapat pemberian daripada orang kaya, orang miskin akan sayang kepada orang kaya dan berdoa kepada Allah Azza wa Jal supaya orang kaya ini diberikan lebih lagi rezeki, supaya mereka boleh memberikan banyak lagi kepada orang miskin. Dan dalam sebuah negara, mesti ada orang kaya dan mesti ada orang yang kurang berkemampuan, supaya ada timbal balik dalam kegiatan ekonomi. Yang mana kita tak nak orang terlalu miskin, tetapi orang susah ni ataupun orang yang cukup-cukup belanja ni pun kena ada juga. Kerana orang kaya yang di atas jadi tokek-tokek je kan. Bila satu kilang, bos tak ramai, pemegang saham tak ramai, yang ramai ni adalah yang bekerja. Sebab itu Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah riwayat, Nabi mengatakan, hal tunsaruna wa turzaquna illa bidu'afaikum. Adakah kamu menyangka kamu akan dibantu dan diberi rezeki melainkan dengan orang lemah di kalangan kamu? Sebagian ulama mengatakan dengan doa dan ibadat orang lemah, dengan doa dan ibadat orang miskin. Itu betul, tetapi ia juga boleh dimaksudkan, adakah kamu menyangka kamu akan dibantu dan diberi rezeki melainkan orang yang lemah? Maksudnya kadang-kadang bila kita nak buat sesuatu, kita tidak akan mampu dapat buat melainkan dengan bantuan orang-orang yang susah ni lah. Kan? Buat syarikat, nak produce barang, kena ada orang yang bekerja, kena ada orang yang pergi hantar surat, kena ada orang yang menjadi pekerja bawahan. Mereka ini membantu urusan orang kaya supaya mereka boleh terus hidup. Sama macam yang saya sebut dululah, saya ni pensyarah universiti, cakap pandai lah, baca buku sikit-sikit boleh lah kan. Tapi kalau nak suruh saya pergi tangkap ikan, nak suruh saya pergi tanam padi sendiri, saya pun tak mampu. Maka Allah Azza wa Jal menjadikan sebahagian orang yang hidupnya sedikit sukar daripada kita untuk menjadikan kita ni dari sudut kelengkapan hidup tu sempurna. Ada orang yang pergi tangkap ikan, ada orang yang pergi tanam padi, ada orang yang pergi buat itu dan buat ini, dan kita hanya mampu beli. Walaupun kita rasa kita ni hebat sangat, walaupun kita rasa kita tak perlukan orang lain, tetapi sebenarnya kehidupan kita ni banyak diuruskan oleh orang-orang yang susah di kalangan kita. Maka sebab itu tuan-tuan, kalau Allah memberikan kita rezeki yang banyak, jika Allah memberikan kita kurniaan yang banyak, kita jangan sombong. Kerana kita tak akan mampu untuk hidup sendiri. Kita tidak akan mampu untuk menguruskan kehidupan kita sendiri. Kehidupan kita ni Allah Ta'ala beri dari sudut kelebihan harta je. Kalau harta tu tiba-tiba orang miskin tak nak, katalah harta kita yang banyak tu orang miskin tak nak. Orang miskin kata tak apalah, aku tanam padi, aku makan padi je lah. Orang yang tangkap ikan kata tak apalah, aku tangkap ikan, aku makan ikan je lah. Kita tak akan ada ikan untuk dimakan. Kita tak akan ada padi untuk
Tak akan ada beras untuk kita jadikan sebagai makanan ruji. Tak ada gandum untuk kita makan. Kenapa? Kerana kita tak mampu untuk melakukan kerja kita sendiri, melainkan dengan bantuan yang disediakan oleh orang-orang yang susah di kalangan kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kalau kita tengok di dalam hadis yang hujung sekali, Imam Bukhari membawakan satu riwayat, satu lafaz, di hujung sekali tu membawa satu riwayat, wa yatubullah. Nabi kata wa yatubullah ala man tab, dan Allah menerima taubat bagi mereka yang bertaubat. Apa maksudnya? Ibn Hajar mengatakan dua makna. Ada yang kata taubat tu yakni Allah menerima taubat bagi orang yang bertaubat, yakni orang yang terlalu berlumba untuk mencari harta sampai lupa tanggungjawab akhirat dia, sampai lupa tanggungjawab dia sebagai seorang Muslim. Maka kalau dia bertaubat, dia kembali kepada agama, Allah Ta'ala terima dia. Allah Ta'ala terima taubat dia, menunjukkan kepada kita belum ada lagi masa untuk terlambat. Selagi mana nyawa kita tak sampai ke kerongkong, nyawa kita belum dicabut oleh Allah, maka pintu untuk bertaubat sentiasa terbuka. Mungkin sebelum ni kita duk kejar sangat dunia, tak fikir sangat pun tentang akhirat ni, tak fikir sangat pun tentang infak fi sabilillah ni, maka gunakanlah kesempatan yang ada pada waktu ni, terutamanya di bulan Ramadan. Kita banyakkan infak fi sabilillah. Kerana kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari juga, Ibnu Abbas mengatakan, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni manusia yang paling pemurah. Nabi ni kalau orang minta je kat dia, dia bagi. Orang minta dia bagi, dia tidak pernah kata tidak lah, kan? Dan Nabi menjadi lebih pemurah daripada biasa apabila masuknya di bulan Ramadan. Jadi mereka-mereka yang ada kelebihan harta, mungkin sebelum ni tak pernah fikir, mungkin sebelum ni hanya kejar dunia, gunakan kesempatan yang ada ni untuk banyakkan infak. Kerana inilah yang akan menunggu kita di akhirat nanti. Kita akan baca hadis-hadis berikut ni. Hadis-hadis berikutnya insya-Allah kita akan tengok bagaimana Nabi SAW bertanya pada para sahabat dengan mengatakan, harta yang kita infak itulah sebenarnya harta kita. Yang ada pada kita sekarang ni belum tentu jadi milik kita. Baik, kemudian ada juga yang mengatakan taubat di sini bukan taubat dari sudut istilah. Yang pertama tadi, ulama mentafsirkan makna dekat taubat tu taubat istilah lah. Taubat iaitu kembali kepada agama. Sebelum ni mungkin dia terlalu bersungguh nak kejar harta, sebelum ni mungkin dia terlalu bersungguh mengejar dunia sampai lupa tanggungjawab dia pada akhirat, sampai lupa tanggungjawab dia pada Allah Azza wa Jal. Maka bila dia nak taubat, dia kembali, Allah Ta'ala terima taubat dia. Ada juga yang mengatakan taubat ni dengan makna yang lughawi. Demikian yang disebut oleh Ibn Hajar. Ibn Hajar sebut dulu tafsiran. Dia kata ada sebagian ulama faham makna yatubullahu ala man tab, Allah menerima taubat bagi orang yang bertaubat ni, maksud Allah Ta'ala membuka jalan bagi orang yang nak kembali. Iaitu dengan kembalinya seseorang itu daripada perasaan demikian. Dia buang dah perasaan demikian. Maksudnya dia dikawal perasaan tu. Nak memperbanyakkan harta ni memang ada dalam jiwa orang, memang ada dalam jiwa mana-mana manusia yang normal, tetapi kalau dia kawal, insya-Allah dia akan berjaya. Dia kembali kepada asal, iaitu kembali kepada agama. Agama kata jangan terlalu banyak mengejar dunia, mengejar harta sampai melupakan tanggungjawab agama. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, inilah serba sedikit yang saya boleh kongsikan. Dan di hujung tu tuan-tuan, Imam Bukhari kata waqala lana Abul Walid, telah berkata kepada kami Abul Walid. Ibn Hajar dihurai panjang. Kenapa Imam Bukhari bawakan riwayat ni? Kan dia kata panjang sebab Imam Bukhari ni biasanya kalau dia bawakan hadis daripada guru, dia akan kata haddatsana, telah bercerita kepada kami. Tapi kat sini dia kata telah berkata kepada kami. Rendah sikit martabat, walaupun sanad bersambung, tapi martabat dia rendah sikit. Zahirnya dia bawakan riwayat ni kerana ia adalah datang daripada kalam Ubay ibn Ka'ab. Dia bukan daripada Nabi SAW. Dia ada beza sikit lah. So Imam Bukhari bawakan riwayat ni dan dia bezakan di sudut lafaz kerana nak bagi tahu kepada kita, mungkin hadis ini tidak mencapai syarat dia kerana ia daripada jalur Hammad bin Salamah, tapi bagi saya alasan ni kurang kuat sikit kerana Hammad bin Salamah dia adalah anak murid yang paling kukuh dan paling kuat
yang meriwayatkan daripada Sabit. Paling ingat riwayat Sabit. Walaupun Hamad ni ada masalah dari sudut ingatan dia, tapi kalau dia riwayat daripada Sabit Al-Bunani, dia adalah orang yang kukuh. Dan dari riwayat yang hujung ni pun Imam Bukhari bawakan daripada Sabit. Yang zahirnya wallahu alam, Allah Taala lebih mengetahui, tetapi yang zahirnya kerana ia adalah kalam Ubay. Dia bukan kalam Nabi SAW, dan dia mengatakan, Ubay kata, kami sangka perkataan ini daripada Al-Quran. Perkataan Nabi ni daripada Al-Quran, sehinggalah Allah Ta'ala turunkan surah Al-Hakumut Takathur. Maka sebenarnya Al-Hakumut Takathur itulah daripada Al-Quran. Sebaliknya, kata-kata Nabi SAW itu ada perbahasan dalam kalangan para ulama, adakah dia ni daripada ayat Quran yang telah dibatalkan ataupun bagaimana. Ibn Hajar mengatakan, sebahagian ulama mengatakan sememangnya hadis yang kita baca tu, sebahagian ulama kata memang asal daripada Quran, tetapi tilawahnya telah dimansuhkan. Hukumnya tetap ada dengan surah Al-Hakumut Takatsur tadi, iaitu surah At-Takatsur. Ini sebahagian. Manakala sebahagian kata tidak. Sahabat yang menyangka ia daripada Quran, sedangkan ia bukan daripada Quran. Ada perbahasan yang panjang dalam isu ni. Tuan-tuan boleh tengok dalam kitab syuruh-syuruh hadis bagi mereka-mereka yang ingin untuk memanjangkan perbahasan ini. Wallahu alam. Jadi saya rasa cukuplah sekadar itu untuk hari ini. InsyaAllah jika ada kesempatan yang lain kita bertemu lagi. Ya. Saya tengok kalau ada soalan yang nak disampaikan. Kat sini saya tak nampak ada soalan. Kebanyakan komen-komen saja. Jadi tak ada di sini. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua fahamlah dengan apa yang saya sampaikan, dan mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan ini memberikan sedikit pengajaran kepada diri saya dan juga kita semua untuk menjalankan kehidupan sebagai seorang Muslim, terutama di bulan Ramadan ini. Perbanyakkan infak fisabilillah, perbanyakkan sedekah. InsyaAllah mudah-mudahan ia menjadi pembela di akhirat nanti untuk diri kita bersama. Terima kasih kepada Haji Aziz Umar yang telah menganjurkan majlis pada pagi ini. Jazakumullah khair. Terima kasih kepada PMT Sobri yang pagi-pagi dah mesej saya bagi platform untuk saya berada dalam bilik kuliah ini. InsyaAllah. Terima kasih kepada kedai buku ni, Hadi Akmal. Toke kedai buku. Saya ada kat kedai buku Hadi Akmal ni. Kedai kitab sunnah. Nanti boleh tengok-tengoklah kedai dia. Boleh beli buku-buku yang bermanfaat untuk digunakan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Jadi siapa-siapa yang nak order buku saya, buku terbarulah, isteri Nabi SAW, biografi isteri Nabi, boleh tengok di Shopee dia ataupun di Facebook page dia, insyaAllah. Jadi petang ni ada kuliah Ummahatul Mukminin, isteri Nabi. Kita nak membaca biografi Aisyah sambungan, insyaAllah, jika ada kesempatan pukul 3 petang. Jika tidak ada halangan, kita berjumpa pada petang ni, insyaAllah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.